Tuan Ketua, bahwa mengikut peraturan mesyuarat 86/5 dan keputusan usul yang diluluskan oleh Dewan Rakyat oleh Dewan ini pada 3 hari bulan Oktober 2011, maka penyerta jawatan kuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya dibentangkan di atas meja mesyuarat di dalam Dewan ini sebagai kertas Dewan nomor DR 3 tahun 2011 hendaklah diterima dan disetujukan. Tuan dan Ketua, jawatan sukacita dimaklumkan bahwa Dewan Rakyat pada hari Isnin 3 Oktober 2011 telah meluluskan usul Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mencadangkan bahwa mengikut Peraturan 81/1 Peraturan Majelis Mesyuarat Dewan Rakyat, Majelis ini mengambil ketetapan berikut. Jawatan kuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya dilantik bagi mengkaji perkara-perkara berkaitan dengan proses pilihan raya Malaysia. Jawatan kuasa pilihan khas tersebut hendaklah terdiri daripada 9 ahli Dewan Rakyat seperti berikut: 5 anggota daripada Barisan Nasional termasuk seorang menteri sebagai pengurusi, 3 anggota daripada pembangkang, dan 1 anggota selain anggota Barisan Nasional atau pembangkang, yaitu bebas. Tempoh masa perlantikan jawatan kuasa pilihan khas tersebut adalah selama 6 bulan. Tuan dan Pertua, sukacita dilaporkan bahwa jawatan kuasa pilihan khas tersebut telah bermesyuarat sebanyak 5 kali semenjak penubuhannya, yaitu pada mesyuarat pertama pada 12 Oktober 2011, mesyuarat kedua pada 1 November 2011, mesyuarat ketiga pada 2 November 2011, mesyuarat keempat pada 10 November 2011, dan mesyuarat kelima pada 16 November 2011. Dari segi cara pendekatan tugas kerja, cara pendekatan oleh jawatan kuasa untuk menemui dan untuk memenuhi dan menunaikan tema rujukan yang ditetapkan adalah seperti berikut. 1. Menerima cadangan dan input-input dari ahli-ahli jawatan kuasa. 2. Menerima cadangan dan syur-syur dari pihak awam melalui email atau portal myideas.my dan surat menyurat yang dialamatkan kepada Parlimen. Dan 3. Melalui sesi pendengaran awam, dan sebanyak 6 sesi pendengaran awam telah ditetapkan oleh jawatan kuasa seperti berikut. 11 dan 12 November 2011 di bangunan Parlimen Malaysia, 25 dan 26 November 2011 di Kota Kinabalu, dan kedua-dua ini telah pun sempurna dijalankan. 3. Pada 8 dan 9 Desember 2011 di Kuching nanti. 4. 15 dan 16 Desember 2011 di Pulau Pinang. 5, 7 dan 8 Januari 2012 di Kota Baru. 6, 12 dan 13 Januari 2012 di Johor Bahru. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, sebanyak 5 jawatan kuasa kecil telah ditubuhkan dan dipengurusikan bersama oleh 2 ahli jawatan kuasa seperti berikut. 1. Meneliti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pilihan raya Malaysia. Ini dipengurusikan bersama oleh Yang Berhormat Kangar dan Yang Berhormat Wangsa Maju. 2. Mengkaji proses pilihan raya. Ini dipengurusikan bersama oleh Yang Berhormat Gombak dan Yang Berhormat Hulu Selangor. 3. Usaha untuk menambah baik daftar pemilih. Ini dipengurusikan oleh Yang Berhormat Kota Merudu, saya sendiri bersama dengan Yang Berhormat Rasa. 4. Yaitu memperkukuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini dipengurusikan oleh Yang Berhormat Alor Gajah dan Yang Berhormat bersama dengan Yang Berhormat Kuala Kerai. Dan yang kelima, mengkaji sistem alternatif lain dalam mengadakan pilihan raya, dan ini dipengurusikan Yang Berhormat Wangsa Maju bersama dengan Yang Berhormat Kapit. Tuan yang Pertua, melalui 2 sesi pendengaran awam, jawatan kuasa telah menemui sebanyak 26 pertubuhan dan persatuan yang berdaftar dan individu pada 11 dan 12 November 2011 di bangunan Parlimen, dan juga sebanyak 27 pertubuhan dan persatuan yang berdaftar dan individu pada 25 dan 26 November 2011 di Kompleks Pentadbiran Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. Salinan memorandum mereka serta penyata rasmi penyampaian dan perbincangan dalam sesi pendengaran awam tersebut disertakan dengan laporan ini sebagai lampiran. Dan untuk melawan ahli yang berhormat sejumlah 4 CD
di sini yang ini termasuklah semua hansed mesyuarat serta juga dengan pendengaran awam dan salinan-salinan memorandum dan yang dikemukakan oleh pihak mereka yang telah pun memohon untuk didengar oleh pihak jawatan kuasa. Tuan dan Pertua, setelah jawatan kuasa menjalankan tugas selama 2 bulan, kurang sedikit daripada 60 hari, dan mengadakan sebanyak 5 mesyuarat dan 2 sesi pendengaran awam, jawatan kuasa telah memutuskan untuk memajukan siur-siur melalui laporan interim yang dibentangkan ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, setakat ini jumlah lebih daripada 40 cadangan dan idea-idea baik telah dikemukakan oleh pihak awam untuk dipertimbangkan oleh jawatan kuasa sebagai penambahbaikan kepada sistem dan proses pilihan raya negara. Perkara-perkara yang diangkat dan dimasukkan dalam laporan interim ini adalah cadangan dan siur-siur yang dipersetujui sebulat suara oleh semua ahli-ahli jawatan kuasa tanpa apa-apa keperluan untuk membuat belah bahagian. Perkara-perkara yang belum boleh dipersetujui bersama akan dipertimbangkan kelak setelah menerima pandangan dan input daripada pihak awam melalui 4 lagi sesi pendengaran awam. Ketetapan jawatan kuasa mengenai hal-hal tersebut akan dimasukkan dalam laporan akhir kelak. Perkara-perkara yang dipersetujui untuk diangkat untuk pertimbangan Dewan Yang Mulia ini adalah perkara-perkara yang dikenal pasti sebagai khusus, penting dan perlu disegerakan untuk tindakan dan pelaksanaan oleh pihak SPR dan badan-badan dan agensi-agensi yang berkaitan. Tuan dan Pertua, sebanyak 10 perkara utama adalah diangkat melalui laporan interim jawatan kuasa ini demi menambah baik sistem dan proses pilihan raya negara untuk pertimbangan Dewan Yang Mulia ini. Negeri Sabah dan Sarawak ini selalu dia suka gunakan perkataan 10 perkara. So kita angkat 20 perkara. So kita angkat dulu 10 perkara, dan jika ada persetujuan maka ada 10 lagi mana tahu tertaluk kepada ahli jawatan kuasa, ahli-ahli yang dilantik. Saya dengan ini merumuskan siur-siur utama seperti berikut. Perkara 1, penggunaan dawat kekal indelible ink. Jawatan kuasa mengambil maklum akan pandangan dan cadangan daripada pihak-pihak berkenaan berhubung dengan penggunaan dawat kekal bagi mengelakkan tuduhan mana-mana orang dalam pilihan raya yang sama mengundi lebih daripada sekali. Jawatan kuasa mensyiurkan penggunaan dawat kekal indelible ink dengan izin dalam proses pengundian bagi pilihan raya umum ke-13. Bagi siur ini, jawatan kuasa mendapati bahawa pindaan hanya perlu dibuat kepada peraturan berhubung dengan pilihan raya sahaja tanpa perlu memindah perlembagaan persekutuan. SPR perlu menyegerakan proses pindaan peraturan-peraturan yang berkaitan untuk dikuatkuasakan. Tata cara pelaksanaan penggunaan dawat kekal akan ditentukan oleh SPR, namun pihak jawatan kuasa yang akan terus berfungsi 3 bulan lagi akan meneliti dari segi tata cara tersebut. Perkara kedua, pengundi awal. Jawatan kuasa mengambil maklum bahawa pengundian awal bermaksud pengundian yang dijalankan pada tarikh yang lebih awal dari tarikh pengundian biasa. Jawatan kuasa mensyiurkan bahawa kategori pemilih yang dibenarkan mengundi awal adalah terdiri daripada golongan anggota tentera dan pasangan serta anggota polis. Jawatan kuasa mensyiurkan mana-mana anggota tentera dan polis yang tidak termasuk pasangan yang tidak dapat mengundi awal kerana bertugas di perbatasan atau lapangan hendaklah memohon untuk mengundi secara pos. Jawatan kuasa mensyiurkan seterusnya supaya seorang yang diperakui oleh SPR sebagai seorang pengundi pilihan raya dan kena menjalankan tugas pada hari mengundi sebagai kategori pemilih yang boleh dibenarkan mengundi awal serta meluaskan kategori pengundi awal kepada doktor, jururawat dan wartawan. Tata cara pelaksanaan pengundian awal hendaklah menjamin ketulusan seperti proses pengundian awal oleh pihak SPR.
pihak jawatan kuasa Tuan Pertua mengambil maklum bahawa cadangan-cadangan dan syiar ini di mana yang berkaitan memang memerlukan pindaan kepada peraturan, sekedar peraturan, dan ini bisa boleh dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat. Perkara ketiga, pengundi tidak hadir luar negara. Jawatan kuasa mengambil maklum pengundi tidak hadir luar negara yang ditetapkan dalam undang-undang sedia ada adalah kaki tangan awam yang berkhidmat di luar negara dan pasangan serta pelajar penuh masa di luar negara dan pasangan. Jawatan kuasa mensyiarkan SPR melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk meluaskan kategori pengundi tidak hadir di luar negara kepada semua warga negara Malaysia yang layak. Tata cara seterusnya akan disediakan oleh pihak SPR. Perkara keempat, pengundi luar kawasan. Jawatan kuasa mengambil maklum bahawa pengundi luar kawasan bermaksud pengundi yang berada di luar kawasan bahagian pilihan raya yang baginya ditentukan dalam daftar pemilih. Jawatan kuasa mengambil maklum kesukaran pengundi luar kawasan dari Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung atau dari Semenanjung yang berada di Sabah dan Sarawak atas urusan kerja untuk kembali pada hari mengundi ke kawasan bahagian pilihan raya baginya dalam daftar pemilih. Jawatan kuasa mensyiarkan supaya SPR membolehkan pengundi luar kawasan yang disebut dalam Subperangkat 4.2 untuk mengundi tanpa perlu kembali ke kawasan pendaftaran asal 5.2 tadi ya, asal masing-masing pada hari mengundi. Jawatan kuasa mensyiarkan supaya SPR mengambil kira keperluan bagi menetapkan suatu tempat mengundi mengikut zon di mana pengundi di luar kawasan itu tertumpu. Perkara 5, penukaran kawasan pendaftaran ataupun alamat pusat mengundi. Jawatan kuasa mengambil maklum terdapat aduan daripada pemilih, antaranya aduan berhubung dengan pertukaran kawasan pendaftaran dibuat tanpa pengetahuan pemilih berkenaan. Jawatan kuasa mensyiarkan supaya SPR memastikan mana-mana permohonan penukaran kawasan pendaftaran pusat mengundi disertakan dengan suatu akuan berkanun, yaitu statutory declaration oleh pemohon tersebut. Perkara ke-6, pembersihan daftar pemilih. Jawatan kuasa mengambil maklum usaha berterusan SPR dalam membersih daftar pemilih, termasuklah mempamerkan nama-nama pemilih yang rekodnya tidak dapat dipastikan kesahihannya. Walau bagaimanapun, jawatan kuasa mengambil maklum masih terdapat keraguan tentang daftar pemilih yang bersih, khususnya di Sabah, mengenai nama yang didakwa tidak layak berada dalam daftar pemilih atas apa jua sebab. Jawatan kuasa mensyiarkan supaya SPR melantik Memos Berhad untuk membuat verifikasi terhadap isu-isu berikut dan melaporkan balik penemuan kepada jawatan kuasa dengan kerjasama agensi seperti Kementerian Dalam Negeri ataupun Jabatan Pendaftaran Negara dan SPR, dan di mana yang berkaitan pihak Jabatan Polis. 1. Mereka yaitu 2 orang pemilih yang satu kad pengenalan yang sama. B. Pengundi yang telah meninggal dunia tapi masih berada di dalam daftar pemilih. Ketiga, terisi pengundi yang berumur 90 tahun ke atas. D. Pemilih bukan warga negara. E. Golongan ataupun ramai pemilih dalam satu alamat. Dan F. Pengundi hilang kelayakan. Jawatan kuasa ini juga mensyiarkan supaya SPR mengadakan pemerakuan atau confirmation semula senarai daftar pemilih di Sabah. Jawatan kuasa mengambil maklum permintaan dan desakan berbagai pihak dari pendengaran awam di Kota Kinabalu dan sebenarnya dalam pendengaran awam di bangunan parlimen juga dari perkara Sentul supaya satu Suruhanjaya Diraja ditubuhkan untuk menyiasat dakwaan bahawa terdapat rakyat negara asing memperolehi status kewarganegaraan dan terlibat dalam proses pendaftaran pemilih khasnya di Sabah. Walaupun perkara ini adalah luar dan luas daripada terma rujukan utama jawatan kuasa ini, namun jawatan kuasa mensyiarkan supaya Suruhanjaya Diraja ditubuhkan sebagai langkah penyelesaian jangka panjang. Perkara ke-7, pameran rang daftar pemilih tambahan.
Jawatan kuasa mengambil maklum akan kepentingan tuntutan dan bantahan semasa pemilihan daftar pemilih tambahan diadakan bagi memastikan hak pemilih yang layak didaftarkan. Jawatan kuasa mengambil maklum akan aduan mengenai tempo pemilihan selama 7 hari yang sedia ada tidak mencukupi untuk membolehkan semakan dan siasatan dibuat ke atas rang daftar pemilih tambahan yang dipamerkan. Di samping itu, fee yang dikenakan dianggap membeban kepada pembantah dan ada had dikenakan bagi maksud jumlah yang hendak dibantah. Jawatan kuasa mensyurkan kepada Dewan Yang Mulia ini supaya SPR meneliti perkara berhubung pemilihan daftar pemilih tambahan seperti berikut. 1. Memanjangkan tempo pemilihan kepada 14 hari. Kedua, membatalkan kadar fee RM10 yang dikenakan kepada pembantah. Ketiga, membatalkan had maksimum bilangan yang hendak dibantah. Dan jawatan kuasa juga mensyurkan supaya SPR memindah peraturan yang sedia ada untuk membolehkan bantahan dibuat terhadap daftar pemilih induk. Yang sekadar saat ini yang boleh dibantah sekadar yang tambahan saja. Okay. Perkara 8, ketulusan proses mengundi. Jawatan kuasa seterusnya mensyurkan supaya SPR meneliti usaha-usaha bagi meningkatkan ketulusan, yaitu 1. Mengenai dengan nombor siri kertas undi. Jawatan kuasa mensyurkan supaya nombor siri pada kertas undi ditiadakan dan hanya dikenakan nombor siri pada keratan kertas undi atau counterfoil sahaja. Kedua, mengenal pasti pengundi yang hadir. Jawatan kuasa mengambil maklum terdapatnya keraguan daripada ejen-ejen tempat mengundi bahawa susun atur yang sedia ada tidak membolehkan mereka mengenal pasti dengan lebih jelas pengundi yang hadir. Jawatan kuasa mensyurkan susun atur dalam tempat mengundi di peringkat saluran disusun semula bagi membolehkan ejen tempat mengundi mengenal pasti dengan lebih jelas pengundi yang hadir untuk mengundi. 3. Membenarkan mereka yang dipercayai oleh OKU membantu menandah kertas undi. Jawatan kuasa mengambil maklum bahawa undang-undang yang sedia ada, khususnya peraturan 19/7 Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981 hanya membenarkan saudara terdekat sahaja atau yaitu bapa, ibu, abang atau adik lelaki, kakak atau adik perempuan, isteri, suami, anak lelaki atau anak perempuan yang dapat membantu pengundi OKU menandahkan kertas undi. Jawatan kuasa mensyurkan supaya orang yang dibawa oleh pengundi yang tidak berdaya oleh sebab buta, kehilangan penglihatan atau kecacatan fizikal lain untuk membantu menandah kertas undi bagi pihaknya dengan syarat yang dibawa itu adalah warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas. Keempat, proses ulang kira kertas undi. Jawatan kuasa mensyurkan jika terdapat perbezaan antara bilangan undian oleh pemilih yang terbanyak dengan bilangan undian kedua terbanyak adalah 2% atau kurang di pusat penjumlahan rasmi undi, ulang kira hendaklah dibuat jika ada permohonan. Kalian yang berhormat tidak sedar bahawa ataupun yang semua pun sedar hanya kiraan semula itu diadakan di peringkat saluran ataupun tempat PPU dan bukan di tempat penjumlahan. So kita cadangkan kalau perbezaan antara yang tertinggi dan nombor 2 itu 2% ke bawah, maka boleh buka balik tong-tong semua walaupun akan mengambil masalah bagi kawasan tersebut. Okay. Kelima di bawah kepala ini ialah penandahan kertas undi yang seragam. Jawatan kuasa mengambil maklum tiada penandaan secara khusus bagi seseorang pengundi untuk menandah dalam kertas undi, dan jawatan kuasa dengan ini mensyurkan supaya SPR hanya menerima penandaan tanda X di sebelah kanan kertas undi bersetentangan dengan nama calon yang diundinya sebagai undi yang sah. Ya, ini cadangan jawatan kuasa. Saat ini memang pelbagai ada kertas ada ini
panduan yang diberi dan titik dan apa juga itu boleh digunakan pakai. Selepas merdeka 56 tahun kita berpendapat bahawa semua pun boleh pakai X dan satu saja yang digunakan. Ini pandangan jawatan kuasa. Perkara 9, penambahbaikan proses pencalonan. Jawatan kuasa mensyuruhkan supaya proses bantahan pada hari penambahan calon dimansuhkan. Jawatan kuasa juga mensyuruhkan supaya tempoh penarikan balik pencalonan dibatalkan. Ini artinya setelah registering officer dah umum, maka tak boleh tarik balik, sudah dia tarik, tapi dia akan terus kekal di dalam kertas pengundian nanti. Dan perkara 10, pengukuhan SPR. Jawatan kuasa mengambil maklum akan keperluan dan kepentingan bagi mengukuhkan SPR yang berkait rapat dengan perkara 1114/2 Pelaburan Persekutuan yang jelas tentang bagi mustahaknya sesuatu Suruhanjaya pilihan raya yang mendapat kepercayaan umum. Bagi tujuan tersebut, jawatan kuasa mensyuruhkan seperti berikut. Bagi menjelaskan keadaan SPR kepada pihak awam bahwa SPR adalah bebas dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, maka peruntukan mengenai kebebasan SPR hendaklah diperjelaskan dalam undang-undang. Kedua, bagi menjamin SPR menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan lebih berkesan, maka kuasa yang sewajarnya hendaklah diberi kepada SPR bagi memastikan penguatkuasaan peruntukan berkaitan undang-undang pilihan raya dan kebergantungan kepada pihak yang lain dapat dikurangkan. Maka keperluan sumber manusia SPR hendaklah ditambah dan dinaik taraf perjawatan sedia ada serta peruntukan keuangan yang mencukupi sesuai dengan peranan, tanggung jawab, bebanan dan cabaran semasa dan khususnya untuk tujuan melaksanakan cadangan siur-siur jawatan kuasa ini. Tuan Yang Pertua, jawatan kuasa mensyuruhkan agar semua siur yang terkandung dalam usul ini dilaksanakan dalam pilihan raya umum yang ke-13. Namun begitu rumusan ini hendaklah dibaca bersama dengan bahagian 10.2 yang saya sentuhkan tadi, yaitu keperluan tenaga, keperluan lain, keuangan dan seterusnya untuk melaksanakannya, dan juga agensi-agensi berkaitan supaya dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan. Tuan Yang Pertua, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa yang bekerja sama, kerja keras serta memberi input yang bermanfaat dan bersikap moderation dengan izin yang telah diamalkan sepanjang jawatan kuasa ini menjalankan tugasnya setakat ini. Khasnya dalam usaha menemui dan merumuskan peranan, tanggung jawab, bebanan dan cabaran semasa dan khususnya untuk tujuan melaksanakan cadangan siur-siur jawatan kuasa ini. Tuan Yang Pertua, jawatan kuasa mensyuruhkan agar semua siur yang terkandung dalam usul ini dilaksanakan dalam pilihan raya umum yang ke-13. Namun begitu rumusan ini hendaklah dibaca bersama dengan bahagian 10.2 yang saya sentuhkan tadi, yaitu keperluan tenaga, keperluan lain, keuangan dan seterusnya untuk melaksanakannya, dan juga agensi-agensi berkaitan supaya dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan. Tuan Yang Pertua, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa yang bekerja sama, kerja keras serta memberi input yang bermanfaat dan bersikap moderation dengan izin yang telah diamalkan sepanjang jawatan kuasa ini menjalankan tugasnya setakat ini. Khasnya dalam usaha menemui dan merumuskan siur-siur yang dikemukakan. Sokongan dan kepercayaan serta sumbangan yang diberikan oleh ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini juga adalah amat dihargai. Saya juga merakamkan penghargaan kepada semua pihak, sama ada individu ataupun persatuan-persatuan yang berdaftar serta agensi-agensi kerajaan, parti-parti politik dan pertubuhan yang lain yang telah memberi kerjasama dengan dan tampil di hadapan jawatan kuasa untuk menyampaikan keterangan serta mengemukakan permohonan dan memorandum dan cadangan yang bermutu mengenai dengan penambahbaikan proses pilihan raya negara. Saya turut juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak setia, khasnya Setiausaha Dewan Rakyat dan pegawai-pegawai sokongan atas sifat dedikasi mereka dalam menghasilkan laporan ini dalam masa yang singkat. Seperti mana saya sentuhkan tadi, kita baru berfungsi 2 bulan dan 5 mesyuarat, 2 penerangan awam, maka tekanan kerja di pihak sekretariat itu adalah memang begitu tinggi sekali.
Saya rasa itulah juga salah bagi pada tempatnya untuk memperakui kepercayaan dan keterbukaan yang amat berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri kepada usaha menambah baik sistem dan proses pilihan raya negara. Dan komitmen ini membuktikan bahawa proses pilihan raya adalah sebagian daripada transformasi nasional yang sedang diperjuangkan oleh kerajaan. Tuan Dipertua, saya mohon mencadang.